Baiklah, Assalamualaikum, Okey, salam sejahtera. Selamat datang ke Bicara Fundamental bersama dengan Cikgu Yun CTC dan saya, Boboy CTC di CTC FM dan juga di TV CTC.fm. Jadi apa khabar semua para penonton dan para followers CTC? Diharapkan semuanya sihat-sihat dan berada dalam keadaan sejahtera bersama keluarga dan orang-orang yang tersayang. Okay, terima kasih kerana tune in kepada segmen kita pada malam ini. Kerana kedahagaan anda pada ilmu dagangan forex membuatkan kami lebih bersungguh-sungguh untuk memberikan anda segmen yang lebih baik. Jadi pada hari ini kita semua sedia maklum, kita telah pun masuk ke hari ke-15 Perintah Kawalan Pergerakan ataupun lebih dalam short formnya PKP. So diharapkan semua penonton CTC FM dapat terus memberi kerjasama dan bersama-sama kita perangi wabak COVID-19 di Malaysia. Okey, di sini juga saya ada satu pesanan daripada pihak pengurusan. Ada makluman mengenai satu pertandingan yang dianjurkan oleh bajubai.com, BAJOOBY.com, telah bekerjasama dengan CTC untuk mengadakan satu pertandingan mereka jersey sempena meraihkan frontliners yang memerangi COVID-19 di barisan hadapan. Jadi pertandingan ini di mana sesiapa yang ingin menyertainya, anda hanya perlu design satu jersey yang memberi inspirasi kepada tim-tim frontliners kita dan hadiah yang boleh dimenangi berjumlah RM1,500. Okey. Jadi sesiapa yang kreatif di luar sana, anda mempunyai anda tersekat di rumah, tak tahu macam mana nak tunjukkan anda punya appreciation, penghargaan kepada geng-geng frontliners kita seperti nurse, bomber, polis, doktor. Inilah peluang anda. Sertai pertandingan mereka jersey ini. Okay. Untuk maklumat lanjut, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah singgah ke Facebook bajubai.com. Okay, BAJ. Okay, baiklah. Seterusnya kepada semua yang sedang menonton pada malam ini, jangan lupa untuk like dan share video kita pada hari ini. Ajak lebih ramai rakan-rakan anda untuk menonton segmen kita dan sama-sama kita gain knowledge bersama dengan Cikgu Yun CTC. Okey, sebelum kita mulakan segmen kita pada hari ini, seperti biasalah, seperti minggu lepas, kita ada quiz yang disediakan sendiri khas oleh Cikgu Yun. Okey. Soalan dia berbentuk, apakah tujuan ADP Non-Farm Employment Change? Okey, jawapan pertama adalah pertumbuhan peluang pekerjaan baru, ataupun adalah indikator pengguna, ataupun untuk sokongan NFP, ataupun High Impact Data USA. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa untuk memilih jawapan yang paling sesuai, yang tuan-tuan dan puan-puan rasa betul di dalam ruangan di bawah. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan sedang menonton menggunakan phone, kat bawah sekali di sebelah ruangan komen tu ada bentuk tanda soalan tu. Okay, boleh tekan di situ dan isikan dan pilih jawapan yang tuan-tuan dan puan-puan rasakan betul. Okey, tanpa membuang masa, kita menjemput cikgu kita, Cikgu Yun CTC. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat. Saya pun sihat. Apa khabar boy? Cikgu dan keluarga dalam keadaan sihat sejahtera? InsyaAllah. Alhamdulillah sihat. Ada cuma sikitlah ibu saya lah sedikit dia agak tidak berapa bermaya sekarang ni, baru keluar ward. Tapi alhamdulillah dah mula ada kesembuhan kerana yang sakit orang tua. Itu je lah. Tapi so far okey lah, kami okey kat sini. Ya, harap semua di luar sana pun okey semua. Cikgu ceritakan keadaan di kawasan cikgu, bagaimana pihak berkuasa tempatan menguruskan wabak yang sedang melanda. Oh, di sini kawalannya agak ketat. Kami ada 5 sekatan jalan utama yang 24 jam beroperasi. Kawalan keselamatan bermula di sebelah malam, bermula pada jam 8 malam sehingga 8 pagi. Tidak ada sebarang kenderaan dibenarkan untuk keluar. Maknanya tak boleh nak merayau-rayau lah. Dan berkemungkinan juga selepas ni jika gelombang ketiga dilaksanakan, di halaman rumah juga tidak dibenarkan untuk keluar. Mungkin di antara jam 7 malam ataupun 6 petang dah perlu berada di kawasan rumah masing-masing. Itu jika kritikal sampai ke gelombang ketiga lah. Dan daripada sekatan jalan tu, main road keluar masuk ke dalam daerah sebenarnya dalam sekatan. Jadi untuk ke daerah lain memang tidak dibenarkan.
lock up 14 hari, RM1,000 denda atau kedua-duanya. Berkenderaan tanpa ada sebarang tujuan juga tidak dibenarkan. Dan dalam pada masa yang sama, situasi membeli barangan keperluan juga dalam keadaan yang sangat-sangat ketat. Di kawasan cikgu? Di kawasan cikgu? Kita ada peraturan di kawasan saya. Ya, kawasan saya. Dan dalam pada masa yang sama, frontliner ataupun the front warriors ini, kita sedang mengatur satu lagi task yang akan dibarisi oleh ketua-ketua kampung di peringkat saya, bagi sedikit kelonggaran untuk berada pada zon-zon tertentu, bagi support balik frontliner yang sekarang ini yang serba tidak cukup. Sebab yelah, degil yang mereka ini kan, ada yang degil. Itulah. Langgar sana langgar sini, maklum aje lah. Jadi saya ni pun dah kategori frontliner, kalau nak mati dulu. Terima kasih Tok atas jasa dan sumbangan Tok kepada Baik. negara kita pada ketika ini. Alhamdulillah, sama-sama. Beri kerjasama, insyaAllah semuanya sama-sama lah kita doakan kita dapat mencapai COVID-19 zero atau sifar by the time penghujung PKP kita, insyaAllah. Okey cikgu, tanpa membuang masa, mari kita lompat ke dalam analisa kita pada minggu ini. Dipersilakan cikgu. Besar je gambar dia. Gambar je besar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia CCL FM di luar sana. Tidak kita penjual terbelakang anda, tidak kita penjual trading style anda, tidak kita penjual lifestyle anda, tidak kita penjual company secret method yang anda guna pakai sepanjang masa lazimnya, asalkan ia bermanfaat. Marilah sama-sama kita panjangkan. Terus sekali lagi, untuk kali yang ketiga berturut-turut kita berada dalam siri bicara fundamental secara keudaranya di ruang-ruang legar rumah sendiri. Rumah sendiri di rumah masing-masing. Live from home. Saya ni dekat atas bumbung kalau diikutkan. Sebab saya dah sama tinggi dengan pokok mangga sebelah rumah saya ni. Tinggi sangat. PKP jadi saya harap trader di luar sana pun memahami konsepnya. Bukan sengaja kita nak bergerak, bukan sengaja kita nak hulu hilir jika tanpa tujuan yang tertentu. Kesihatan sangat-sangat dipentingkan. Even though saya terlibat dalam task untuk menyediakan kuarantin, saya harap kuarantin di kawasan saya ni tidak dilaksanakan. Dan jika di Kuala Langat ini tidak berjaya kuarantin dilaksanakan, maka dia akan dipindahkan ke Bangi. Dan di situ juga isu yang sangat besar, Bangi jauh, dan di Bangi kita fahamlah jika MAF menyediakan 500 katil untuk kuarantin, mungkin di sini akan menyediakan lebih 1000 katil. Dan kita doa semua-semua bahawa COVID-19 ini di kawasan kita akan beransur pulih dan seterusnya akan selesai tanpa ada masalah. Sebagai seorang traders, COVID-19 memberi kesan kepada market sangat-sangat ketara. Kematian demi kematian mengakibatkan market sebenarnya dalam keadaan yang nervous pun dia, saya tak nafikan. Saya cukup risau inflasi, sangat-sangat risau inflasi. Jika di Itali mereka buang duit, mereka tabur-tabur duit hingga viral sekarang ini dengan alasan tiada gunanya wang kerana tidak mampu menyelamatkan nyawa. Dan sedangkan kita seorang traders, dan traders juga bersifat berlumba-lumba mencari keuntungan. Wah, nyari nak banyak-banyak, nak profit banyak-banyak. Itu satu sifat yang lazim. Tetapi dengan duit yang banyak, jika kesihatan tiada pun tak guna kan boy kan? Jadi trade wisely lah, berpada-padalah pandangan saya dalam situasi sekarang ini, sebab ekonomi tidak menentu. Okey, jadi secara keseluruhan rumusan sepanjang ni permulaan April, kita tahu ni 1 April hari ni, tak adalah istilah April Fool pada saya. Ini adalah April. Okay, di bulan Syakban dan lagi beberapa minggu kita akan ke Ramadan, insyaAllah. Itu yang lebih penting untuk kita hadapi. Okey, persiapannya bagaimana? Ekonomi dunia sekarang ini sangat-sangat kritikal pada saya. Saya rasa sangat-sangat bergolak. Ringgit, terutamanya ringgit yang berkeadaan hari ini agak rendah nilainya. RM4.30 lebih sen, hampir pada RM4.40 sen untuk kadar $1. Jadi tidak mustahil angka RM5 itu bakal mencecah bila gelombang ketiga semakin kuat. Sebab kita menyekat kemasukan ekspor dan import daripada negara luar.
yang perlu menjalani nyah saring kuman ataupun nyah saring bakteria. Ini menjadikan banyak urusan akan tergantung. Okey, dalam pada masa yang sama, beberapa indikator penting yang kita kena lihat adalah kedudukan keuangan currency dalam pilihan terutama minyak. Seorang trader sekarang ini fokus pada harga minyak dunia. Wa'imah kita trade dalam currency dolar, currency AUD sekalipun, tapi tengok harga minyak anda. Saya highlight minyak beberapa ketika dekat wall saya kerana semata-mata untuk memperlihatkan minyak ini akan melumpuhkan ekonomi dunia jika dia gagal mendapat satu stability. Kita kena faham, minyak ini mampu melumpuhkan ekonomi dunia jika dia gagal mendapat stability. Apa yang saya katakan stability? Stability adalah bagi memastikan banyak company jangan bankrupt. Itu penting. Jika company banyak bankrupt, company yang produce minyak banyak yang bankrupt, istilah bankrupt kena faham. Bankrupt ini akan mengakibatkan pelaburan terhadap minyak pasti tidak akan menguntungkan. Itu jelas. Yang kedua, lambakan minyak di dunia akan menjadi semurah ke saya ataupun kita beli macam mana kita beli prepaid nanti. Dan kalau satu tong per barrel boleh sampai $5, $6, satu tong per barrel tak mustahil. Seberapa harga minyak yang naik? Kita isi sebagai consumer, 50 sen, 30 sen seliter, 25 sen atau mungkin 10 sen. Tak mustahil begitu semua. Okey, dan sekarang kita tahu harga minyak, kalau kita kembali sedikit buat saya kita tengok harga minyak. Minyak sekarang $20 per barrel. Saya dah highlight di wall saya $20 per barrel dan dia achieve. Boleh tutup muka saya sekejap cikgu? Alam nak popular sikit. Okey, minta maaf ya. Okey. Alright. Minyak kita sekarang $20 per barrel. Dolar pula berada pada paras 107.21 per yen. Dan kita nampak kat sini bahawa nilai ataupun kedudukan minyak dunia dalam keadaan yang sangat kritikal sebenarnya. Ini adalah satu harga yang sangat merisaukan saya sebab ini bukan harga yang stable. As a consumer kita rasa untung, kita tahu kita boleh beli minyak dengan harga murah. Tapi as a producer dia boleh bankrupt. Dan ada yang bankrupt. Kalau ikut saya ada yang bankrupt ni. Memang tengah ada yang bankrupt. Cuma saya tak pasti berapa banyak yang bankrupt. Okey, selesai bab tu. Jadi jika harga minyak semakin jatuh, perhatikan harga dolar anda di mana. Okey. Dolar yang jatuh akan minyak yang jatuh akan mengakibatkan dolar yang tinggi. Itu dalam kitaran pertukarannya. Tetapi dalam segi bentuk fizikalnya pula, minyak yang jatuh dia akan melumpuhkan harga dolar tu juga. Sebab dalam bentuk fizikal. Modalnya kasar tetapi tak boleh dituai dengan harga sasaran, maka dia akan menjatuhkan nilai dolar. Selesai. Alright, so kita kembali kepada kita punya jadual berkala. Sepanjang minggu ini kita ada daripada 30 Mac sehingga 3 April nanti, dan ada data yang terbesar akan diterbitkan iaitu NFP pada 3 April nanti insya-Allah. Sebelum tu pada 30 Mac kita ada Trump yang telah berucap di awal pagi sebelum menjelang subuh. Ini lebih kepada rentetan apakah pakej rangsangan ekonomi yang telah tersedia untuk dilancarkan oleh Amerika Syarikat, dan adakah Amerika juga akan mengadakan kuarantin terhadap bandar-bandar besar di Amerika berikutan kenaikan mendadak jangkitan coronavirus di New York khususnya. Saya ada baca berita di New York diorang dah dispatch hospital atas kapal tu. Ada beritanya betul, atas kapal kan. Dan cruise juga dinyatakan akan berlaku juga di atas cruise. Dia akan convert cruise kepada hospital lah tu. Yes, betul. Itu maknanya diorang punya health capacity tu dah mencapai tahap kritikal lah untuk sampai ke tahap itu sekali. Sangat kritikal. Cumanya jika Donald Trump mengisytiharkan kuarantin, risiko yang kita akan hadapi adalah dolar akan semakin lemah. Sebab peluang terhadap pasaran dunia yang melihat New York ni antara kota metropolitan yang melambangkan kemewahan dan kemegahan, tewas kan. Jadi ibaratnya macam Milan Itali yang itu, dan setakat ini Trump sepatutnya nak mengumumkan semalam, tetapi dia bila mengatakan masih lagi beroperasi seperti biasa, hanya dikawal. Okey, itu satu perkara yang kita kena ambil berat jugalah bila kota besar akan ditutup. So ini akan memberi impak kepada dolar Amerika. Tunggu dan lihat, dolar akan semakin rendah seketika
dan secara tak langsung quantitative easing dan juga monetary stimulus yang dilancarkan 800 bilion sebelum ini masih ini akan digunakan pakai sepenuhnya. Tinggal lagi sama ada penggunaan wang tersebut adakah secara pukal ataupun secara berperingkat. Itu yang akan membantu sokongan terhadap sokongan stock market. Jadi apabila dia melancarkan satu dana yang cukup besar begitu, dia memberi suntikan segera kepada situasi ekonomi Amerika. So ini bermakna investor akan mula untuk bersama-sama mengikuti perkembangan. Okey. Tinggal lagi kena ingat ini adalah sementara, akan sebagai one off ataupun satu dana segera yang kita nampak lebih kepada memberi dan bukan dalam bentuk pelaburan. So secara tak langsung ia boleh dikategorikan sebagai beban hutang nanti jika wang yang diperolehi adalah hasil dari pinjaman. So ini juga akan menyebabkan the bubble pops terhadap dolar. Secara tidak langsung the debt akan semakin membesar dan di hujungnya nanti jika Amerika tak ada sumber untuk tampung balik perbelanjaan yang sebegitu besar, dia boleh mengakibatkan nilai dolar semakin jatuh dan semakin rendah nanti sebab beban hutang. So dia terpaksa naikkan cukai, okey, untuk cover balik untuk penggal-penggal akan datang. Dia terpaksa mengenakan tarif teks yang lebih tinggi untuk cover balik. So akan berlaku lagi rundingan-rundingan yang begitu begini. Kita tahu tarif teks ni mengakibatkan dolar jatuh teruk sebelum dia kembali sustain bila dapat kesepakatan. Dia juga akan mengakibatkan nilai-nilai offset ataupun stock market dia boleh dikatakan jatuh, dan hanya sebilangan kecil saja yang mampu sustain. Yang mampu sustain kebanyakannya adalah stok-stok yang bersifat pengguna yang memang daily use, seperti Google, tu boleh dikatakan sustain lah sebab hari-hari kita guna. Okey, Facebook yang hari-hari kita guna adalah potensi untuk sustain. Tetapi stok yang lain seperti mungkin hartanah mungkin akan jatuh. Stok yang melibatkan bahan mentah, metal yang mengeluarkan plumbing, macam-macam boleh jatuh. Ini akan menjatuhkan dolar tersekat sebab apabila aset Amerika ataupun non-yielding pula, perkara yang melibatkan treasury yield perbandaraannya semakin rendah ataupun kurang mendapat sambutan sebab harga terlalu mahal, ini akan menjatuhkan nilai dolar itu sendiri secara berperingkat, malahan boleh secara mendadak jika tiada sumber lain untuk menyuntik kembali beban hutang yang telah pun dan sedang sekarang ini semakin membesar nilainya. Jadi setakat ini Trump tidak sampai ke tahap itu, hanya memberi hint bahawa mereka bersedia dengan $2 trilion dan untuk dapatkan $2 trilion tu dia perlu kelulusannya daripada Dewan-Dewan Senat Federal Reserve sebab nak menggunakan pakai duit syarikat jadi kena faham lah dia benarkan atau tidak. And then kita ada ANZ Business Confidence pada 8 paginya. Ini lebih kepada NZD, perlukan satu digesting. Dan kita ada Manufacturing PMI untuk sektor negara China. Yang ini amat baik bacaannya, melepasi indikator kita 50.0 kepada 52.0. Ini cukup untuk memaksa ini memaksa AUD untuk semakin dibida dan semakin dibeli. Bertahan juga AUD setakat ni. Kita pun boleh nampak AUD bertahan bacaan 60% lebih. Bacaan yang baik sebenarnya. Walhal AUD ni adalah satu currency yang sangat-sangat sensitif terhadap ekonomi China. Dan juga nilai emas. Alright, itu satu perkara yang kita kena ingat lah. Okey, dan satu lagi kena ingat, apabila kenaikan dolar yang semakin jatuh, dia akan meninggikan harga komoditi. So ini bermakna AUD akan semakin tinggi nanti jika dolar mula semakin jatuh. Itu advantage ni pula siapa yang memahami komoditi. Alright, and then kita ada 8.30 sebelah malamnya kita ada announcement Fed. Ini lebih kepada fikir rangsangan yang dinyatakan sebelum ini tentang task force mereka tentang coronavirus yang mereka bersedia dengan R&D yang terkini, mampu sekurang-kurangnya, dan dia percaya dengan dengan peralatan yang canggih, yang hebat, kepakaran yang mereka mampu adakan, mereka mampu mengekang virus ini daripada merebak dan seterusnya membuatkan vaksin. Tapi yang saya pelik, Amerika tetap meningkat kesnya. Itu yang saya pelik tu. Okey, itu politik lah nak cakap.
Dan consumer confidence juga memberi peningkatan yang cukup baik terhadap dolar. Okey, apabila pada pengguna memberi survey yang cukup bagus, meningkat kepada 120 daripada 115. Ini juga support terhadap USD JPY khususnya, yang kita tahu susah nak jatuh sekarang ini. Dia jatuh perlahan, dia naik pun perlahan, dia a bit fighter terhadap yen. Dan secara tak langsung pada saya di saat ini, pada bulan April ini, saya fokus kepada USD JPY, saya fokus terhadap yen dan terhadap dolar. Dua currency utama ni. Yang pertama, kenapa saya memilih yen? Sebab saya melihat circle untuk yen berada pada paras as a safe haven currency dah mula nampak. Sebab dolar pula sekarang ini tertekan kerana coronavirus itu sendiri. Okey, dan beban perbelanjaannya cukup besar. Sangat besar, dan bila sangat besar dia perlu buktikan mereka mampu mengatasi masalah ini dengan segera. Semakin dia delay, so dolar akan drifting lower. Sebab investor, siapa yang nak tunggu lama-lama bila melabur? Dia fikirkan macam tu. So Trump setakat ini berjaya mempengaruhi investor seluruh dunia bahawa Amerika tetap akan berjaya mengatasi masalah ini dengan kelengkapan yang canggih, dengan pakar-pakar yang mereka ada, sehingga melakukan press conference besar-besaran di seluruh dunia bahawa Amerika bersedia menghadapi coronavirus dengan bajet hampir 2 trilion. Wow, negara lain tak mampu, dia mampu. Dahsyat Donald Trump ni. Ngeri. Dia biasa lah tu. Dia kena apa, war-warkan. Itulah dia punya, orang kata skill dia, kerja nak merwar-warkan yang Amerika itu hebat. Walaupun di sebaliknya ada orang di dalam Amerika sendiri mengatakan yang itu lebih kepada mencanang. Betul. Sebab ni kalau dia seorang promoter jual barang, lama dah habis barang dia laku. Okey, tak apa. Tapi menariknya terhadap kita as a trader, so bila kita nampak ini dipanggil sebagai geografi politik. Okey, kita tahu geografi politik ni dia bila-bila masa boleh patah, dia bila-bila masa boleh meletup, dia bila-bila masa boleh hiking, terbang, memang sangat hebat. Dan sebenarnya sangat berisiko. Even though jika kita lihat contoh, kalau kita tengok okey, saya lihatkan di sini baik. Ini adalah satu carta minyak pula. Saya bukan cerita minyak, saya cerita USD JPY. Okey, sebelum tu okay, seperti biasa platform yang kita gunakan untuk segmen pada malam ini sudah tentunya lah daripada XM. Jadi segmen ini dikuasakan oleh XM. Jadi kalau anda, tuan-tuan dan puan-puan, ingin mencari platform atau broker untuk memulakan karier dagangan anda, pastikan anda boleh memilih XM, Big, Fair dan Human. Okey Tok, boleh teruskan. My goodness. Menarik pula promoter malam ni ya. Okey, bukan saya nak ajar teknikal, tetapi saya just meletakkan highlight USD JPY kerana saya memberi fokus utama pada April ini terhadap JPY. Kan? Peperangan monetary stimulus ataupun fiscal stimulus yang dilancarkan sebanyak sekarang dah hampir 2 trilion dolar. Kita lihat apa kesannya terhadap dolar dan JPY, masih tidak mampu lagi boost upkan dolar, walaupun pump yang sangat besar pada saya. Tapi kenapa dia hanya bertahan dan rally saja. So apabila berlaku perkara sebegini, ini memberi petanda bahawa yang pertama, yen juga mempunyai pilihan sebagai the safe haven yang paling utama sekarang. Yen satu. Yang kedua, kerana apa? Kerana masalah ini, minyak, jatuhan minyak. Kerana diingat minyak yang sedang jatuh ini adalah dalam dagangan dolar Amerika. On physical, dalam kategori fizikal, apabila minyak yang semakin jatuh, maknanya dolarnya akan ikut jatuh. Sebab kita beli dengan dolar. Sebelum ni kita beli harga pakai dolar kat sini, $20.94. Hari ni dia jatuh kepada $20.33. Maknanya $1.60 average dia punya kejatuhan per barrel. Kalau satu hari dia keluarkan 5 juta tong per barrel, kalilah dengan 5 juta tong, satu producer. Kalau ada 300 producer, dia menjadikan puluhan ataupun bilion dolar punya perbelanjaan. Okey, jika purata pengeluaran Saudi Arabia adalah $6 per tong per barrel, $6. Sekarang Saudi masih lagi, contoh saya lihatkan di sini, nampak besar ni candlenya yang jatuh ni. Ni candle monthly tuan-tuan. Nak naik ni, penat ni nak naik ni.
So Saudi kena buat sesuatu untuk dia naikkan harga kepada paras $78 atau $65. Ni harga yang sangat-sangat dirayu oleh banyak producer supaya kembali ke paras harga $76 ataupun sekurang-kurangnya di sini $65 untuk ni membayar segala bentuk beban hutang producer yang masih lagi terbeban dengan bank, ibaratnya begitu. Dan candle ini agak sukar untuk dipatah dalam tempoh sekelip mata. Setakat inilah, even though banyak lagi gap yang perlu ditutup pun masih tak mampu untuk naik. So oleh yang demikian, kenapa saya relatekan perkara ini, as a traders, kita tengok UJ pun yang semakin rendah. Okay, kita nampak dia semakin rendah. Okay, dan kita nampak jika di Forex Factory, wow, kita tengok ISM dia bagus. Ingat, ini adalah Manufacturing Purchasing Market Index, satu indeks sektor pembuatan. Sektornya bagus, 49.1, 44.9. Tetapi yang terbaik adalah 50.0 ke atas, masih kategori lemah. Betul Boy? Betul, hanya kekurangan beberapa poin saja. Okey, memang dia meningkat, bagus, lebih pada 5.8 dia meningkat ataupun 5 point something kat sini. Okey, 5 something untuk pergi 49.1. Apa yang kita nak macam ni? Tengok PMI China, lagi hebat, 52.0. China survive. Walaupun coronavirus berasal daripada China, tapi dalam sektor PMI mereka tetap push untuk mengeluarkan produktiviti seperti biasa. Mungkin di sini mereka memberi tawaran harga yang lebih murah supaya order import dan ekspor masih boleh diberi dengan harga yang lebih murah. Jadi pelanggan-pelanggan dia bersenang hati. Tapi di Amerika tidak. Berjaya meningkat tetapi masih di bawah bacaan 50.0. Ini pada saya dia hanya lebih kepada momentum sedikit, tapi belum berjaya ke tahap selamat seperti 52. Dia sepatutnya 50 ke atas. Barulah macam ni 50.1. Ni okey. Ini bermakna stable. Ini bermakna dia dah ada penyusutan walaupun dia meningkat. Jika dia menyusut lagi bulan depan 47, 48, you sell off the dollar. Jual lah dolar tu. Okey. Betul tak? Cuba tengok balik bacaan USD JPY kita. Sepatutnya ISM ni mampu untuk terbangkan USD JPY tetapi hanya sedikit momentum dan jatuh kembali sebab indikator dia masih ke dalam kurungan yang lemah. Tapi tak salah, siapa yang buy tak salah, siapa yang sell pun tak salah. You can take the profit dengan technical masing-masing. Boleh? Ada yang kata this is a deep buy. Boleh je pada saya. Buy the deep. Okay, buy deep the sea. Okay, kita saya nak relatekan dan kita tengok emas di mana itu ada kesan terhadap dolar. Dan kenapa emas spread terlalu besar? Ada sebab. Kenapa saya dah tak berani trade emas untuk beberapa ketika ni, dah hampir 3 minggu saya agak perlahan trade emas saya sebab spread terlalu besar. Banyak broker spread dia besar. Kita sama cikgu. Saya pun terkonor dek emas ni. Dan 2 kali tekan MC. Sama lah kita. Fobia sampai sekarang. Okey, tapi tak apa. Nanti kita ada rezeki kita trade emas. Sebab emas ni memang saya kekal dengan bacaan 2000. Emas saya contoh. Saya kekal dengan bacaan saya lebih tinggi. Sampai tak muat nak angkat 2000 ni. Tak ada ruang kan boy? No. Tunggulah sampai angka 107 kot. Boleh nampak angka 2000. Okey, selesai. Kita kembali kepada jadual kita. Okey. So tuan-tuan semua trader di luar sana, apa yang hijau-hijau setakat ini belum publish ya. Yang hijau-hijau ini kita tahu result yang positif. Okey, sebelum pergi ADP belum pergi lagi. Saya habiskan terus ini sampai kepada consumer. Hari ni Rabu, Trump juga bercakap. Dah 2 kali 1, 2 dan 3 kali Trump berucap. Semuanya menjelang 5.30 pagi. Di New York waktu ni 4.30 petang. 4.30 petang di New York. Di Washington pula. Washington 4.30 petang. Kita 5.30 pagi. Alright. Ini masih lagi kesinambungan dan saya lihat tidak ada yang baru. Tidak ada sesuatu yang wow factor di sini. Lebih kepada beliau memberi rangsangan, meyakinkan penduduk Amerika bahawa Amerika bersedia menghadapi gelombang-gelombang corona untuk ni lah susulan-susulan yang terbaik. And then ADP yang ni ADP non-farm employment change yang mencatat bacaan sepatutnya menyusut negatif 150,000 K, tapi dia hanya menyusut negatif 27,000 K.
So kalau dilihat di sini agak baiklah keputusannya, agak baik sedikit sebab sasarannya 150 tapi dia mencatat negatif 27, bermakna tidak dalam keadaan yang jauh. Tahu ADP ni adalah satu bentuk data bagi kerja-kerja. So, jika dia dalam keadaan yang cikgu, kecil sebegini, maaf cikgu, terpaksa potong. Tadi ada masalah connection sikit, so saya tak berapa clear apa yang cikgu explain pasal ADP tu. Dia macam start. Boleh cikgu ulang balik berkaitan ADP? maklumlah hari ni saya punya internet loading je. Tadi memang ada banyak start. Okey, ADP ni yang dia ada beberapa fungsi. Commonly dia tentang kehilangan kerja ataupun tentang pertumbuhan pekerjaan. Itu yang utama induk dia. Kemudian dalamnya itu ada diletakkan sebagai satu indikator tentang pertumbuhan kerja yang baru untuk ke depan. Apakah potensinya untuk ke depan? Adakah bertambah atau berkurangan? Ini commonly-nya diambil 10 hari hingga 14 hari, atau ada yang kata 12 hari, ada yang kata 13 hari. Tapi in between tempoh tu di setiap bulan tersebut. Okey, bulan 1 ambil 12 hari, 12 hari, 12 hari, 12 hari, 12 hari. Macam tu. Jadi apabila berlaku di sini, ni sebenarnya baik bacaan ni. Dikirakan baiklah sebab dia nakkan penyusutan 150,000 tapi yang menyusut hanya 27,000 sahaja. So Amerika sepatutnya boleh boost up sedikit dekat sini USD. Tapi kalau kita lihat daripada USD JPY induk kita ni masih tidak mampu untuk lebih jauh pergerakannya, dan agak tersekat sedikit di dalam range kat sini. Okey. Ini tu kembali balik. Okey. So, oleh yang demikian, setakat ini saya melihat purata pergerakan USD JPY ni akan terpengaruh dengan NFP nanti yang akan lebih besar demi rangsangan, iaitu penyusutan sebanyak 100,000 K. Jika dia berjaya beat ini, dolar akan mendapat boost up lah. Jika tidak, dia akan rally lagi ke bawah. Alright, itu ADP punya konsep lah yang paling mudah kita kena tahu. Dan kita ada PMI tadi, ISM yang mencatat bacaan 49.1 jam 10 malam. Saya dah terangkan maksud dia macam mana dan apa kesannya kerana perkara ini. Di antara ADP dan PMI lebih tinggi kesannya sebab ini adalah data mutlak yang confirm setiap bulan. Kita tahu Purchasing Market Index, sektor kilang, industri, pembuatan dalam bentuk-bentuk yang dilihat penting di Amerika, seperti Boeing, apa lagi Dell contohnya kan. Uncle Sam apa tu, speaker kereta. Boleh juga saya pembuatan juga minum dulu. Speaker kereta cikgu kereta Gibson macam tu lah. Okey, contoh. Cuma sedikit tidak menepati sasaran 50, sedikit menyusut. And then kita ada unemployment claims esok insyaAllah jam 8.30 malam. Ini juga data yang cukup penting pada saya, sangat penting. Sebab ini data yang memberi wang segera. Jika saya wang segera saya panggil. Once kita dapat bacaan yang positif atau negatif, automatik dia akan memberi kesan dolar untuk pergerakan at least 4 jam. Jadi kita ada peluang kat sini lah. Unemployment claims. Unemployed kita tahu maknanya yang mereka tidak bekerja ataupun belum bekerja ataupun masih lagi menunggu peluang pekerjaan. Bacaan yang dijangka adalah sebanyak 3,500K. Ini bermakna 3.5 juta. Banyak ni. Okey, yang perlu dibayar oleh pihak Amerika kepada sektor-sektor tertentu. Dan jika dia menyusut mungkin sebanyak 2,000 ataupun 1,000 atau lagi kecil bacaannya, ini memberi potensi dolar untuk acceleration, untuk meningkat. So macam kategori UJ ni sebab dia sedang bertahan sekarang ini untuk mendapat bidaan yang dibeli lagi ke atas, dan emas kita akan drifting sebagai lebih rendah, dan secara tak langsung UCAD juga akan drift untuk lebih tinggi, dan minyak akan jadi semakin rendah lagi, mungkin pada paras $11 atau $12. Saya letakkan $11 dulu, $15 phase 1, phase 2 $11, dan yang terakhir saya meletakkan $5 atau $6 per barrel.
jika fasa 3 gelombang wave coronavirus masih gagal lagi di atasi dan diselesaikan. Itu risiko yang cukup besar sebenarnya. Kenapa saya tekan yang ini pula? Silap lah. Saya nak kecilkan sedikit. Okey. And then kita ada 8.30 hari malam hari Jumaat 3 April. Data gaji yang dijangka menyusut sedikit daripada bulan yang lalu kepada 0.2%. Data gaji yang sentiasa memberi kita panduan apabila dia berlaku serentak. Kita ada average out earnings, NFP, unemployment rates. Setakat jam 8.30 ni, tiga ni memang tiga sekawan je lah yang akan terbit serentak. So bercampur-campur juga memberi rangsangan pergerakan. Jika dia sekata lagi mudah dia memberi pergerakan. Sekata yang paling mudah, senang cakap, semua merah. Memang dolar rendah lah. Jika dia semua hijau, memang dolar akan flying without wings. Jika dia bercampur-campur merah, hijau, merah, maklumlah kita pun dah tahu macam mana nak baca, data mana perlu dulu, data mana yang kemudian. Ada sebab-sebab tertentu yang akan sedikit sebanyak menggerakkan pasaran di waktu itu. This is a very volatile impact. So senang nak MC, senang juga nak kaya raya. Jadi pilih dan bersesuaian. And then kita tahu jika kita lihat negatif 100,000 K, ini bermakna penyusutan yang sangat besar dijangka berlaku pada bulan Mac yang lalu. Bulan Mac yang lalu. So bulan Mac ni dijangka banyak sektor-sektor industri di Amerika mengalami penguncupan. So jika benar dia menguncup, ini bermakna NFP juga akan menguncup. Okey. Macam saya katakan, jika dia menguncup, contoh macam ni 150K negatif 27K. Ini meningkat tapi dia menguncup. Macam juga dengan ini. Jika dia keluar negatif 50K, bermakna dia meningkat tapi asalnya dia menguncup sebab dia masih lagi negatif. Faham maksud saya kan? Negatif campur negatif dapat positif. Negatif campur negatif dapat positif. So UJ kita jadilah positif, dia meningkat. Tetapi kenapa tak terbang tinggi? Sebab mereka masih lagi dalam kumpulan yang lemah. Dia meningkat dalam keadaan yang lemah. Masih lemah tapi meningkat. Macam tu lah. Negatif still negatif. Even though if there is a positive with negative, so dia akan jadi negatif. Masa tu baru dolar kita ni akan direksi ke terbang ke atas, ke tepi, ke tengah, ke ujung, ke lah. Segala-galanya lah. That's a formula yang kita kena belajar, kena tahu sikit-sikit. And then kita ada jam 10 malam. Ini untuk sektor non-manufacture, itu sektor bukan pembuatan bagi Purchasing Market Index. Ini kawan kepada, ni adik-beradik dia dengan ni lah, ISM Manufacturing PMI, ni adik-beradik dia. So yang ini, indikator dia adalah 43.5 point. So dia perlu bacaan yang positif, perlu bacaan yang positif. Yang ini positif juga tapi masih kumpulan yang lemah. Ini bagaimana? Jika ini bacaannya pun menyusut, menyusut, masih lagi di bawah 50, katalah 49 juga seperti yang ini, dolar terkesan untuk tidak akan terlalu jatuh tapi perlahan kenaikannya. Tapi jika dia menunjuk lebih pada bacaan 50 seperti 50.2, dia akan merangsang dolar untuk bergerak lebih tinggi, mungkin sampai 560 pip atau mungkin sampai 100 pip kesan dia. Because kebanyakan sektor di sini masih lagi dalam sektor Amerika. Sektor Amerika terlihat bermula daripada consumer, dah cantik ni 120, bacaan yang cukup baik. Ini kira meningkat, ini juga kira meningkat tetapi masih lemah. Ini juga meningkat tetapi kumpulan yang lemah. Ini juga kita tentukan esok malam insya-Allah bagaimana, meningkat ataupun tidak. Ini dah kuat. Dan ketiga-tiga data ini, average out ni, data gaji kita, NFP kita dan rate untuk unemployed juga bagaimana. Maka di sini juga jika dia semua berjaya melepasi zon-zon the green zone, so bermakna saya tengah sell UJ, saya kena tutup lah. Contohnya macam tu. Saya tengah buy UJ, saya akan patah balik untuk buy UJ seketika. Tapi bukan dalam keadaan yang jauh pergerakan. Sebab saya melihat USD JPY cukup penting pada minggu ini untuk kita highlight, sebab dia adalah antara counter yang sangat setakat ini sangat diberi perhatian. Fiskal stimulus 800 bilion hingga kepada 2 trilion
dipump oleh Amerika untuk support USD? Adakah dia mampu untuk roket? Dia supposed to be roket, tapi dia tak mampu nak roket. Dia hanya mampu untuk accelerate secara perlahan. Nampak? Tutup, jatuh, naik sikit. Kecilkan sikit, tengok pergerakan, yes. Kita besarkan sikit. Okey, dia perlahan. Dan sepatutnya terbang lebih tinggi. Kalau ikutkan, dia kena terbang lebih tinggi. Sebagai contoh, at least dia kena terbang. Okey, dia mampu untuk terbang sepatutnya di zon ini. 10788 atau 1079, 1085 ni zon dia. Dan dia patahkan yang ini, maka 109 ni kawan dia lagi atas. Tapi sekarang ini kita lihat, ini resisten yang dia belum mampu untuk patahkan pada hari ini, tapi dia sedang cuba untuk meningkat. Dan saya sebenarnya tak suka cara Amerika melancarkan monetary stimulus ni. Saya tak minat sekali, sebab dia adalah bukan data, dia adalah semata-mata rangsangan ekonomi. So rangsangan ekonomi ni dia bersifat sementara. Apa yang kita nak pegang adalah yang ni. Ini yang penting, ini hakikat. So jika data-data ini semua bagus, bermakna senang kita buat keputusan adakah USD kuat atau USD lemah. Itu yang kita nak. Tapi rangsangan ni dia macam kita makan belacan pula. Dia macam kita makan sesuatu yang sedap lah. Sedap kita kunyahkan, kerap. Habis macam habis belacan je tu rangsangan ni. So bila kita dah siap-siap makan, habis. Di masa tu pun kembali balik kepada physical dia di mana. Okey, even though kalau kita lihat secara intraday sekali pun, ni intraday kita dah ada bacaan yang hampir sama di sini. Ni kenaikan kita yang tertinggi setakat ini. Besarkan sedikit. Sama juga, dia ada satu CSP yang besar ni. Ni candle yang bearish engulfing sedang terbentuk dan dia masih lagi cuba untuk accelerate, tetapi tidak dalam keadaan yang begitu agresif. So ini bermakna treasury yield di saat ini, perbandaran Amerika di saat ini tidak mendapat demand yang terlalu menarik. So market sedang menantikan yang tentu saja yang ini. Sebab ini malam ini dia tidak berapa merangsang, tapi dia tunggu untuk hari Jumaat. So 1, 2, 3 ni dah kategori yang okey lah pada saya, walaupun kumpulannya masih lemah. Tinggal tunggu besok malam 1 dan 4 lagi untuk kita lengkapkan minggu ini. Adakah dia akan bergerak sekata decelerate atau one way ticket accelerate? Itu yang akan berlaku. Dan menarik untuk saya lihatkan di sini bahawa tuan-tuan, so jika Amerika sendiri struggle untuk memperkasakan mata wang mereka, automatik kita boleh nampak lawan dia adalah JPY. Automatik JPY akan support. So bila JPY support, ini bermakna untuk dolar semakin tinggi agak perlahan. Buktinya tengok USD JPY perlahan pergerakan. Dia tidak seperti, tengok dia jatuh bagi nak gila. Kalau kita lihat, nampak masa dia meningkat sangat gila-gila, tapi dia jatuh sangat gila-gila, sama juga di sini. Dan oleh yang demikian, jika USD JPY mengalami kejatuhan, ini bermakna yen juga tidak berminat dalam kadar tukaran yang tinggi. Yen akan melakukan intervensi untuk campur tangan untuk menstabilkan nilainya agar tidak terlalu murah berbanding dolar. So bila berlaku intervensi, maka yen akan melemah dan dolar akan semakin kuat. Yen sendiri yang buat macam tu. Begitu juga dengan dolar. Jika dolar merasakan mereka terlalu lemah, mengalami kejatuhan, mereka juga perlu intervention, perlu campur tangan untuk menaikkan semula kadar dolar dan menjatuhkan yen. Sebab the safe haven currency ni hanya dolar dan yen saja yang menjadi pilihan utama dunia. Walaupun ada euro, ada Kanada, ada euro, Kanada, ada Aussie dollar, ada CHF. Ada CHF kat situ. Tapi utamanya tetap kembali kepada yen dan dolar. Itu sinonim. Even though kita sebagai investor atau trader pun, jika kita ingin membuat deposit, membuat penyimpanan dalam bentuk bond khususnya, memang digalakkan bond Amerika ataupun bond JPY. Sebab apa? Sebab beban hutang Amerika yang paling banyak memberi adalah Jepun.
Itu jelas. Beban hutang Amerika banyak dibeli oleh Jepun. Banyak dibiayai oleh Jepun. Biaya itu maknanya dibelilah. Amerika terbitkan bond, Jepun beli. Amerika beli bond, Jepun beli. Tak kira berapa banyak pun Jepun akan beli. Bagi menjaga kelangsungan hubungan dua negara ke tu? Tak, nak kata macam tu bukanlah. Pada saya lebih kepada to play safe as a king, as a economic king. Dia jadi raja dunia, raja ekonomi dunia. Dia kena ada rakan sekutu. Dia nak beat China kan, dia tak bagi China ke depan, dia kena ada rakan sekutu. Jadi dia mesti ada funding yang cukup besar. Jepun, China, dia sekarang second largest in the world, tapi rakyat dia lebih ramai daripada Amerika. Tapi kenapa China boleh cepat naik? Sebab China bekerjasama dengan Kesatuan Eropah, dengan Euro, dengan Aussie Dollar, Indian dan Oceania. Dia pegang dua benua, benua Eropah satu, benua Indian dan Oceania. Yang caranya macam mana? 28 negara jual bond semua dengan China. China akan beli. Jadi dia tak risau pasal rakan dagangan. That's why kedua-dua negara ego, sombong. Kami ada rakan sekutu kami dan kamu pula ada you punya strategic alliance. Betul lah, Wan. Dia bukan seorang-seorang. Cuba kalau Malaysia kata I want to be the king of economy. Malaysia, oh my god. Nak tanya juga. Dolar 4.3. Dia lain kalau dolar dengan ringgit berapa? 80 sen. Boleh cerita apa? Itu boleh cerita. Oh, setakat 80 sen. Macam itulah maksud dia. Bukanlah nak merendahkan ekonomi sendiri. Tetapi lihat di sini. To be a king, mostly you must be so powerful. Itu penting. Sangat berkuasa. Kalau kita sangat berkuasa, kita boleh je nak rentap mana-mana ekonomi dunia untuk obey. Bak kata master of puppet, obey your master. Boleh. Macam China buat sekarang lah. Dia offer sesuatu pada benua Eropah, jual bond mereka kepada negara China. So China secara tak langsung mempunyai rakan sekutu. Macam dekat Amerika, dia dah pegang Jepun lebih awal. Dia tahu Jepun adalah negara yang terkaya di benua Asia, selepas China. Dan secara tidak langsung Jepun adalah yang paling kaya sebenarnya daripada China pun, kalau ikutkan. Antara yang bila dicampur lah nilai-nilai hutang apa semua yang diberi, dan dia antara negara yang terkaya. Kita pun faham. Okey, itu dalam segi konteks secara overall dan overview. So pemilihannya, asyik buka kaunter ni pula, cukup sikit. Okey. Keseluruhannya pada minggu ini, setelah kita melihat pergerakan dan perjalanan kebanyakan data-data berkala ini, tuan-tuan, majoritinya adalah American dollar. Nampak semua dolar. Satu CXY, satu je NZD. Cuba kita buka sikit minggu depan. Kita selak 6 hari bulan. Apa yang ada 6 hari bulan? Cuma ada CAD Outlook Survey. Itu saja. Ini perlukan digesting. Sebab CAD baru saja memotong. Dia baru saja memotong dia punya interest rate kepada 0.25% minggu lepas. Ini pun mendadak. Masa bila dia potong, saya cukup terkejut. Dia potong hari ni 31, 29, saya ke depan sikit. Dia potong hari Jumaat, jika saya tak silap. Jumaat 27, saya tak silap saya. Yes, yang ini. Ini tak ada dalam kalender sebenarnya. So bila dia potong malam tu, dia buat press conference jam 9 malam. Terus jadual ni keluar. Saya sangat terkejut. Masa tu memang tak ada high impact hari Jumaat tu. Memang kosong. Keluar. So kenapa tiba-tiba Bank of Canada cut the rates daripada 7.5 kepada 2.5, 0.50% dia potong. Jumlah yang sama banyak semasa kembali semula. Semasa GBP potong. GBP dah 2 kali potong. Tinggal 0.10 daripada 0.75. Dia potong 50, 0.25. Dia potong lagi 0.15. Tinggal 110. Ni 2 kali dalam tempoh 2 minggu. Pound sterling dia potong rate. Siapa sangka? Ni sekarang semuanya fair and square. 25, 25, 25. So ada Amerika, NZD, New Zealand, Canada dan Aussie Dollar. So satu step lagi GBP akan jadi 0.00 macam ni, euro.
Ingat JPP nak Brexit kan, kita pun tahu, dan isunya belum selesai. Jika dia perlu potong 0.00, dia akan potong juga. Sebab setiap negara sekarang ni struggle, sangat struggle. Mereka perlukan bisnes, perlukan percukaian yang rancak, perlu menyuntik kewangan dalam negara, perlu menjaga inflasi. Jadi rate yang semakin rendah amat diperlukan supaya investor masuk ke dalam negara. Tapi oleh kerana setiap investor perlu melihat portfolio, jadi dia berperang sesama sendiri. So saya jangkakan dolar Amerika berpotensi lagi dia potong menjadi 0.10%. Saya melihat dolar mampu untuk dipotong lagi. Sebab dia dah belanja besar sekarang ni. Dah belanja besar. So dia kena bagi package rangsangan yang cukup lumayan kepada investor supaya kekal. Kalau tak, macam mana kita nak beli Mustang nanti boy? Mustang GT. Kok Mustang boleh jual harga RM15,000 je dah lah. Tak yang mahal kan? Memang tak boleh dipisahkan tu Betul. Daripada dinner itu saya perhati je tu Ya. Saya nak beli belum ada duit, tapi saya minat lah kan. Itulah. Itu maksud saya begitu. So setakat ini kita lihat commodities counter macam AUD dan NZD masih lagi mendominasi. AUD antara currency yang cukup sensitif terhadap komoditi, termasuk NZD. Kedua-dua ini akan terkait rapat. Jika salah satunya mula memotong rate, maka kebanyakannya mereka akan follow. Kedua ni Canadian dollar. Jika minyak juga semakin jatuh, kita tengok harga minyak semakin rendah lagi, macam saya sasarkan tadi adalah $15 hingga $11 per barrel menjelang sebulan ni atau bulan hadapan, insya-Allah, jika dia semakin teruk. Okey, oleh kerana gelombang ketiga nanti. So Canada tak mustahil juga mengikut GBP kepada 0.10. Tapi ada kebaikannya di sini tuan-tuan. Saya ada 5 minit lagi saya rumuskan. 3 minit rumus, 2 minit bye-bye boleh cerita pasal peace. 3 minit. Rate yang rendah, rate yang sangat rendah atau rate yang rendah, dia berbeza. Rate yang rendah, rate yang sangat rendah. Rate yang sangat rendah ini -75. Okey, ini dipanggil negative interest rate policy. Kita bank negara kita alhamdulillah tak sampai ke tahap ini, tapi mereka sampai. Sebab mereka perlu protect dan lindungi mata wang mereka daripada susut nilai yang terlalu teruk, lalu dia cut dengan satu rate yang berjangka masa panjang. Ini panjang ni rate ni, kalau macam ni makan tahun ni kalau nak potong atau nak tambah, sebab dia dah lock. Setiap satu Swiss franc katalah $1 je lah, sampai berapa lama dia rasa dia nak tahan. Dia tak perlu fikir $10 macam kita, ringgit hari ni tutup tinggi, besok ringgit tutup rendah, besok tutup sederhana, berubah-ubah, penat bang. Yang ini flat. Macam juga dengan yen, macam juga dengan euro. Euro lagi best. Euro pada saya kira fair and square lah. Beli €1 dapat €1. Ini beli 100,000 yen dapat 90,000 yen. 10,000 yen burn. Tak boleh buat apa. Alasannya cost kena jaga bang, cost processing. Tak boleh buat apalah, setuju beli yen kan. Okey. Jadi begitu juga dengan yang lain. Okey, rumusannya adalah rate yang rendah dengan rate yang terlalu rendah, dia akan menarik minat pelaburan ke dalam negara. Sebab kosnya rendah, cukainya rendah, tetapi keuntungannya boleh lebih tinggi berkali-kali ganda. Contoh, nak beli Mustang. Nak buat satu model Mustang perlukan $1 trilion. Berapa kadar cukai yang diletakkan oleh Amerika? Berapa kadar taxnya? 0.25%. Bermakna kalau 1 trilion, dia kena bayar 1.25 trilion. Boleh ya? Maksudnya 0.25 tu dibayar kepada kerajaan tempatan lah. Ya, kerajaan Amerika lah, contoh lah. Kan kita melabur, kita bagi pelaburan dalam trilion. Betul tak? Mungkin 2 trilion punya marketing. Cikgu minta ulang semula ayat tadi sebab ada tu putus kejap. Okey. Yang mana? Yang ni? Yang selepas bayar cukai tu. Okey, bila dia dah bayar cukai, macam kita ada cukai SST, cukai GST, cukai perniagaan dan perdagangan sekalian tu, dah tentu kos tu akan menjadi tinggi. So pelabur akan
ada advantage untuk meletakkan klausa melaksanakan kadar jualan runcit mengikut kesesuaian mereka. So dia akan jual balik produk tu 2 kali ganda atau 3 kali ganda daripada kos asal. So jika dia melabur 1 trilion dengan 0.25%, bermakna 1 trilion kali dengan 0.25% lebih kurangnya 1 trilion 250 ribu juta. Contoh, ya, 1.025 dia kena tanggung, dia kena bayar. Jadi untuk dia dapat balik modal tu, tentunya dia akan jual dengan harga lebih tinggi selepas production dia selesai untuk dipasarkan. So dia mungkin akan jual dengan harga 2 trilion. So untuk dia dapat balik pulangan 2 trilion tu, itu dia akan mensasarkanlah masa dan bagaimana. So jika pelabur melihat ada prospek bagus dekat situ, so interest rate ini akan menarik mereka untuk melabur. Pada aku melabur dekat AUD, dekat Australian dollar, cukainya mahal. Apa yang murah? Murah kat UK lah bang. Lepak dengan Mini Cooper. Oi, kosong 10%. Pergilah dekat UK, melabur kat UK buat Mustang. Kan lebih murah, faham tak bang? Faham tu. Kalau nak lagi murah, pergi kat Jepun. Negatif. Lagi murah. Kita masuk 1 trilion kena bayar cukai berapa? 0.00001. Contoh macam tu. Lagi murah ya, lagi murah. Jadi korang pergi kat sana. Pergi kat CHF, lagi murah. Lagilah kita untung banyak, boleh. Tapi dekat CHF ada ke teknologi tu? Macam tu pula dia fikir. Tak ada pula kan. Maksud negatif ni sebenarnya bukanlah kita boleh dapat macam rebate tu. Macam kalau macam tu cakap tadi 0.25 kena bayar 1.25 trilion. Maksudnya contoh. Kalau negatif 0.75 ni bukanlah kita dapat 0.75 trilion kembali. Bukan. Dia bila kita masuk ke dalam negara, kita di-add dengan cukai. Selesai. Bila kita nak bawa balik keluar, kita dipotong pula dengan cukai yang sama. Okey. Macam masuk yen, masuk 100,000, keluar dapat 90,000. Betul? Yen kan mata wangnya besar. Mana lagi 10,000? Tu negatif. Faham. Faham. Okey, baru faham. Okey, itu cara mereka menarik minat. Itu kesan purata bila base lending rate ataupun BLR, kita panggil BLR ataupun interest rate ini dipotong atau dinaikkan. Okey. So sekian daripada saya. Sekarang pun dah jam 11.30. Kita dah berudara lama, hampir 3 malam berturut-turut. 3 malam? Ada 3 malam. 3 malam? Jadi insyaAllah di harian waktu yang sama ada rezekinya kita berudara lagi untuk melihat kesesuaian pilihan-pilihan currency dan macam mana cara untuk kita menghadapi coronavirus dalam Impact Global Financial Instrument Trader. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Baba ECTC. Okey. Terima kasih cikgu untuk analisa dan input-input yang menarik untuk pergerakan pergerakan pasaran dari sudut fundamental untuk minggu ni. Jadi sebelum kita tamatkan segmen kita pada malam ini, marilah kita sama-sama bincangkan soalan kuis yang telah disediakan di awal segmen. Soalannya berbunyi, apakah tujuan ADP Non-Farm Employment Change, di mana majoriti daripada penonton kita sebanyak 54% memilih pertumbuhan peluang pekerjaan baru, manakala selebihnya memilih high impact data USA dan juga indikator pengguna. Namun 0% daripada penonton kita memilih sokongan NFP. Jadi apakah jawapan yang sebenar ni cikgu? Cikgu? Cikgu boleh ulang balik tak cikgu? Semakin menarik mereka memahami konsep. Cikgu tadi. Jawapannya betul yang Okey. Betul lah jawapan yang pertama tadi 50%. 50%. Memilih peluang pertumbuhan pekerjaan baru. Betul. Itu jawapan yang paling jelas untuk ADP non-farm payroll. Non-farm employment change ADP. Dia adalah data peluang pekerjaan baru, sasaran peluang pekerjaan baru yang disasarkan untuk akan datang. Tahniah, betul jawapannya. Okey. Baiklah. Sebelum kita menamatkan segmen kita pada malam ini, sekali lagi saya ingin
memberi pesanan yang ditinggalkan oleh pihak pengurusan CTC FM, di mana kita akan bekerjasama bersama dengan bajubai.com untuk melancarkan satu pertandingan mereka jersey bagi meraihkan frontliner dalam usaha kita memerangi COVID-19 yang diberi nama Frontliners Warrior. So kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di skrin anda, merupakan detail kepada pertandingan ini, di mana Bajubai menawarkan RM1,500 ringgit jumlah hadiah kepada pemenang. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan yang bosan dan tak tahu bagaimana hendak menunjukkan apresiasi kepada tim frontliner yang sedang berjuang ini, bolehlah sertai pertandingan mereka bentuk jersey yang dianjurkan oleh Bajubai ini. Untuk maklumat lebih lanjut, bolehlah melawat ke Facebook Bajubai ataupun ke laman web www.bajubai.com. Okey, baiklah. Sekali lagi saya ingin memberitahu segmen ini dikuasakan oleh xm.com. Jika anda masih lagi mencari platform dagangan yang anda ingin gunakan, pilihlah XM kerana menawarkan lebih daripada 1000 instrumen dagangan yang boleh digunakan oleh para pedagang sekalian. Big, fair dan human. Pilihlah XM. Okey, jadi itu saja segmen kita pada hari ini. Esok kita akan bersama dengan DJ Belento untuk segmen Borak Bersama Belento bermula 9 malam hingga 11 malam. Jadi ramai-ramailah tune in ke segmen Borak Bersama Belento pada esok hari. Jadi itu saja pada hari ini. Terima kasih dan stay safe, stay home, stay healthy. Bye-bye.